Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azamullah bin Matsa dan nombor matrik saya BF241601313. Hari ini saya akan membincangkan tentang jenis praktikum dalam perniagaan kami. Terdapat dua fasa dalam praktikum perniagaan kami, iaitu mengambil pesanan dan menghantar pesanan. Untuk makluman, kos penghantaran akan dikenakan terhadap pelanggan mengikut lokasi yang dihantar. Nama saya ialah Eliana Febianus yang memegang nombor matriks BF241601325. Saya akan membentangkan tentang industri makanan Billy's Crunch yang merupakan industri makanan dan minuman. Produk Billy's Crunch merupakan makanan siap dimakan tanpa perlu dipanaskan, yang menjadikannya mudah dan praktikal untuk dinikmati oleh pelanggan. Produk ini mendapat sambutan tinggi kerana teksturnya yang rangup serta sesuai dijadikan snack atau lauk sampingan. Selain itu, Billy's Crispy mempunyai jangka hayat yang lebih lama berbanding makanan basah apabila dibungkus dengan baik, sekaligus yang memudahkan penyimpanan. Produk ini menjadi pilihan pengguna daripada pelbagai peringkat usia dan berpotensi dipasarkan secara dalam talian dan secara fizikal bagi memenuhi keperluan pasaran. Baiklah, saya akan menerangkan tentang jenis produk. Billy's Crunch pedas merupakan snack berasaskan ikan bilis yang digoreng rangup dan disalut dengan perisa pedas. Produk ini sesuai dimakan sebagai snack ringan atau dijadikan lauk tambahan dalam hidangan harian. Ia mudah dibawa, tahan lama dan sesuai dengan cita rasa pelajar serta komuniti sekitar Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya, visi, misi, dan objektif. Visi menjadikan Billy's Crunch sebagai snack pilihan utama yang praktikal, tahan lama dan berharga berpatutan untuk komuniti UMS dan kawasan sekitarnya. Misi pula menghasilkan snack Billy's yang ringan, segar dan berkualiti tinggi, menyediakan pembungkusan menarik, mudah dibawa dan selamat. Kemudian memberi layanan pelanggan yang mesra dan penghantaran efisien, dan melaksanakan pemasaran aktif melalui media sosial serta menawarkan harga mesra poket. Bagi objektif pula, menjadikan snack tambahan hidangan yang mudah dan praktikal, meningkatkan kesedaran jenama dalam kalangan pelajar UMS, menyokong inovasi produk makanan tempatan, membina kepercayaan dan kepuasan pelanggan, dan memperkuat identiti jenama melalui tagline Billy's punya pasal. Carta organisasi Billy's Crunch terdiri daripada Sherry Shazan sebagai Chief Executive Officer iaitu CEO, dan di bawah pengurusan beliau ialah Maud Nur Zidiat bin Arman sebagai Secretary Assistant dan Elisa Chen Liangsu sebagai Finance Manager, Supplier dan Media. Bahagian Finance Assistant dan Media pula diuruskan oleh Gracie Onarapol. Seterusnya, bahagian Sales Packaging melibatkan Muhammad Aiman Nabil dan Muhammad Azamullah. Bahagian Customer Service pula terdiri daripada Nur Uzzati Najwa dan Eliana Febianus. Manakala bahagian marketing ialah Atika Ayuni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sherry Shazan, nombor matriks BF241601311. Baiklah, saya akan kongsikan tentang pencapaian syarikat kami. Pencapaian pertama ialah produk kami berjaya menembusi pasaran pelajar, di mana ia mendapat sambutan yang agak tinggi kerana snack yang rangup, harga yang mampu milik dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Selain itu, produk kami juga mempunyai identiti tersendiri, di mana kami menggunakan Billy's sebagai bahan utama yang membuat rasa produk tersebut lebih menarik. Seterusnya, syarikat kami berjaya memastikan jualan konsisten sepanjang tempoh projek, di mana syarikat berjaya mengekalkan jualan dengan lebih konsisten pada setiap bulan. Pencapaian syarikat yang keempat ialah produk berpotensi untuk dijual sebagai perniagaan sebenar dengan membuat sedikit penambahbaikan dari segi penambahan perisa supaya pelanggan tidak mudah bosan, penambahbaikan pembungkusan supaya lebih tahan lama, dan dijual secara lebih meluas. Pencapaian terakhir ialah syarikat berjaya membina kepercayaan pelanggan. Buktinya, kami mendapat maklum balas yang baik daripada pelanggan dan terdapat beberapa pelanggan yang order berulang kali. Ini menunjukkan mereka berpuas hati dengan produk kami. Sekian pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atiga Yuni binti Ghazali, memegang nombor matriks BF 241603115. Saya akan membentang 3 isi di dalam pembentangan ini. Yang pertama, platform mempromosikan produk. Kedua, insight sosial media. Dan ketiga ialah maklum balas pelanggan. Okey, yang pertama, platform mempromosikan produk. Kami menggunakan 3 media sosial untuk mempromosikan produk kami, iaitu 1 Instagram, 2 Facebook dan ketiga ialah TikTok. Kami juga menjual produk kami secara fizikal di PPIB. Saya akan meneruskan isi saya, iaitu insight media sosial. Yang pertama ialah Facebook. Kami menerima sebanyak 22 followers dan menerima sebanyak 990 views dalam masa 90 hari terakhir. Kami turut menerima sebanyak 67 interaksi dalam Facebook account kami, dan aktiviti kami di Facebook mendapat sambutan yang kurang merangsangkan seperti akaun media sosial kami yang lain. Lanjut pula ke insight media sosial bagi Instagram. Kami menerima sebanyak 389 followers dan 25 view dalam masa 90 hari terakhir. Kemudian, reel yang ditunjukkan iaitu gambar kedua, menunjukkan reel yang menerima view paling tinggi iaitu sebanyak 1062 views, dan post yang menerima like tertinggi ialah seperti ditunjukkan di gambar ketiga iaitu sebanyak 35 likes. Bagi TikTok pula, kami menerima sebanyak 69 followers dan menerima sebanyak 1520 views bagi konten yang kami post. Kami turut menerima 109 profile views dan 75 likes. Gambar kedua pula menunjukkan top post kami. Selanjutnya ialah maklum balas pelanggan. Dari review-review yang kami terima, rata-rata pelanggan kami ini berasa sangat puas hati dengan produk kami keluarkan, iaitu Baileys Crunch. Sebagian dari mereka juga turut repeat order bersama kami. Sekian itu sahaja dari saya. Salam sejahtera, nama saya Elisa Cheniangsu, memegang nomor metrik BF 241600318. Hari ini saya akan menyatakan, yaitu penyata keuangan bagi kumpulan kami, yaitu Baileys Crunch. Penyata keuangan digunakan untuk melihat prestasi keuangan perniagaan secara keseluruhan. Ia membantu dalam merekod dan menilai keuangan syarikat. Bagi penyata keuangan kami, sales adalah sebanyak RM 2.648. Minus cost of sale bagi stok ialah sebanyak RM 1.555 dan labo cost adalah sebanyak RM 50. Total cost of sale ialah sebanyak 1.605. Gross profit adalah sebanyak RM 1.043. Minus expense atau overhead bagi export rental kami adalah sebanyak RM40 dan stiker label sebanyak RM22.55. Delivery cost ialah sebanyak RM54.41. Item for export ialah RM8.90. Total bagi expense atau overhead ialah sebanyak RM125.86. Net profit before tax pula ialah sebanyak RM917.14. Slide seterusnya ialah penyata aliran tunai, yaitu cash flow statement. Penyata ini menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai dalam perniagaan. Ia penting untuk memastikan perniagaan mempunyai tunai yang mencukupi bagi operasi harian. Bagi cash flow kami, cash receive bagi capital ialah sebanyak RM855, sales sebanyak RM2.648, dan total cash receive adalah sebanyak RM3.503. Minus cash payment pula bagi stok ialah sebanyak RM1.555, export rental sebanyak RM40, stiker label sebanyak RM22.55, dan item for export ialah RM8.90. Delivery cost pula ialah RM54.41 dan labo cost pula RM50.
Total cash payment adalah sebanyak Rp1.730.90. Cash balance adalah sebanyak Rp1.772.14. Slide bagi penyata kedudukan kewangan yaitu balance sheet pula. Penyata ini menunjukkan kedudukan keuangan perniagaan pada satu tempoh tertentu. Ia merangkumi gambaran keseluruhan keadaan keuangan syarikat. Bagi Go E-commerce pula, untuk kumpulan kami Billy's Crunch, jumlah jualan ialah sebanyak Rp1.772.14. Jumlah modal sebanyak Rp855 dan jumlah keuntungan kumpulan adalah sebanyak Rp917.14. Selamat sejahtera, saya Gracie Onara, nama matriks BF24160314. Saya akan membentangkan tentang jenis masalah. Untuk yang pertama sekali, jenis masalah yang dihadapi adalah dari pengurus, iaitu tekanan dalam membuat keputusan penting. Seterusnya penolong pengurus, iaitu kuasa terhad dalam membuat keputusan. Seterusnya pengurus operasi, iaitu kesukaran dalam mengurus inventory pada skala besar. Seterusnya penolong pengurus operasi, iaitu pertindihan tanggungjawab pentadbiran. Dan selepas itu, daripada segi kewangan, iaitu kesukaran menjejak pendapatan dan perbelanjaan. Dan seterusnya perkhidmatan pelanggan, iaitu jumlah permintaan yang tinggi pada masa yang sama. Dan seterusnya pemasaran di media sosial, iaitu hantaran tidak konsisten disebabkan tugasan akademik. Dan yang terakhir iaitu jualan, iaitu jumlah rendah pada tempoh tertentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nurizdi bin Arman, pemegang nomor matriks BF24160312. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah bagi pengurus ialah menetapkan matlamat perniagaan jangka pendek dan jangka panjang dengan jelas. Pengurus juga perlu mendeklarasikan tugasan dengan berkesan untuk mengurangkan beban kerja. Bagi penolong pengurus perlulah menetapkan deskripsi tugas dan jangkaan kerja dengan jelas. Bagi pengurus operasi ini perlu bekerjasama dengan pembekal yang dipercayai dan mengekalkan pembekal sandaran. Pengurus operasi juga perlu mewujudkan sistem pengurusan inventory yang mudah. Bagi penolong pengurus operasi ini perlu menggunakan Google Drive ataupun OneDrive untuk mengatur dokumen serta menstandardkan proses dan template pentadbiran. Bagi keuangan pula, keuangan perlu memisahkan keuangan pribadi dan juga perniagaan. Pihak keuangan juga perlu menjejak perbelanjaan dan pendapatan secara konsisten. Bagi perkhidmatan pelanggan ini menggunakan message auto reply semasa waktu kelas dan menyediakan template jawaban standar untuk soalan biasa. Bagi pemasaran yang melalui media sosial, mereka perlu merancang dan menjadwalkan posting menggunakan alat seperti Meta Business Suite dan fokus pada satu atau dua platform sahaja, seperti TikTok dan juga Instagram. Bagi jualan ini perlu memperkenalkan sistem pratempahan untuk mengurus permintaan, serta menggunakan senarai sema pembungkusan yang mudah untuk mengelakkan kesilapan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penambahbaikan di masa hadapan. Bagi pengurus perlu memformalkan struktur, organisasi, dan peranan kepimpinan. Pengurus juga perlu memberi fokus kepada penjenamaan dan strategi daya saing. Bagi penolong pengurus perlu mengambil peranan lebih aktif dalam perancangan dan penyelarasan strategik, serta menyokong pengurus dalam memantau prestasi pasukan. Bagi pengurus operasi perlu mewujudkan jadwal kerja dan senarai tugas yang jelas. Penolong pengurus juga perlu merancang operasi terlebih dahulu untuk mengurangkan masalah pada saat-saat akhir. Bagi penolong pengurus operasi ini perlu menyokong pengurus operasi dalam memantau aktiviti harian, serta membantu memastikan tugasan disiapkan tepat pada waktunya. Bagi keuangan pula, keuangan ini perlu melaksanakan sistem perakonan dan pelaporan keuangan sepatutnya, serta menetapkan harga produk yang sesuai dan konsisten. Keuangan ini juga perlu merancang perbelanjaan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pembaziran. Oke, bagi perkhidmatan pelanggan ini perlu memberikan maklumat produk yang jelas dan tepat, serta mengekalkan komunikasi yang sopan dan profesional. Bagi pemasaran ini perlu mewujudkan jadwal posting yang konsisten dan menggunakan visual yang jelas dan menarik untuk posting. Bagi pemasaran di media sosial ini juga perlu mengikut tren semasa dan hashtag populasi. Bagi penjualan, kita perlu meningkatkan reka bentuk pembungkusan untuk penjenamaan dan kelestarian, serta melabelkan bungkusan dengan jelas menggunakan nama pelanggan untuk mengelakkan kesilapan. Itu saja daripada saya, sekian dan terima kasih.